Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Sabah kini berdepan dengan cabaran ekonomi yang semakin meruncing. Dari kenaikan harga barang, penghapusan subsidi, hinggalah kepada dasar gaji minimum dan caruman EPF untuk pekerja asing, adakah negeri ini mampu untuk bertahan? Atau adakah ini kekal menjadi punca kepada kejatuhan ekonomi Sabah? Kita kupas isu ini secara mendalam. Kerajaan Persekutuan telah mencadangkan polisi baharu yang mewajibkan pekerja asing mencarum 2% ke dalam kumpulan wang simpanan pekerja ataupun EPF. Dengan kadar ini meningkat secara berperingkat dalam tempoh 6 tahun sehinggalah menyamai kadar caruman pekerja tempatan. Namun, Parti Maju Sabah ataupun SAPP membantah keras langkah ini. Ketua Penerangan SAPP, Chin Vui Kai, menegaskan bahwa dasar ini akan mengganggu aliran wang dalam ekonomi domestik kerana dana yang sepatutnya digunakan dalam pasaran pengguna akan disalurkan ke pasaran modal. Ini secara langsung boleh melemahkan kuasa beli rakyat dan merencatkan pertumbuhan ekonomi Sabah. Chin turut menegaskan bahwa kebanyakan pekerja asing di Sabah hanya bekerja dalam tempoh yang singkat. Maka caruman EPF ini tidak memberi manfaat besar kepada mereka, tetapi sebaliknya meningkatkan beban kos operasi majikan, khususnya dalam sektor perladangan, pembinaan, dan perhotelan. Selain itu, Sabah sangat bergantung kepada pembekal dari Semenanjung Malaysia. Justru sebarang dasar yang meningkatkan kos operasi di Semenanjung seperti kenaikan gaji minimum dan sumbangan tambahan majikan kepada EPF akan turut menyebabkan harga barang di Sabah melambung lebih tinggi. Sabah sudah pun berdepan dengan harga barangan yang jauh lebih mahal berbanding dengan Semenanjung akibat kos pengangkutan yang tinggi serta ketidakseimbangan dalam sistem pengedaran. Jika majikan di Semenanjung terpaksa menanggung kos tambahan akibat dasar ini, maka ia pasti akan memberi kesan kepada rantaian bekalan yang akhirnya menjejaskan pengguna di Sabah. Chin juga memberikan amaran bahwa kenaikan harga diesel akibat penghapusan subsidi di Semenanjung telah pun meningkatkan kos perniagaan. Kini dengan tarif elektrik TNB yang dijangka naik, ia boleh mempercepatkan kadar inflasi di Sabah dan memberi tekanan tambahan kepada ekonomi tempatan. Ini bukan sekadar spekulasi tetapi sesuatu yang sudah mula dirasai oleh masyarakat. Peniaga kecil terpaksa menaikkan harga barang untuk menampung kos yang semakin meningkat, manakala pengguna pula terpaksa mengikat perut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi yang semakin menekan. Dalam perkembangan lain, kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan gaji minimum Rp1.700 di Sabah. Keputusan ini disambut baik oleh pekerja, tetapi majikan dan peniaga mula merasai tekanan akibat kenaikan kos tenaga kerja. Presiden Kesatuan Pekerja Bank Sabah, Margaret Chin, menegaskan bahwa pekerja di negeri itu sudah lama menerima layanan tidak setara berbanding rakan mereka di Semenanjung. Oleh itu, beliau menyambut baik langkah ini, tetapi menegaskan bahwa gaji minimum Sabah sepatutnya setara dengan Kuala Lumpur atau Johor kerana kos sara hidup yang semakin tinggi. Kota Kinabalu misalnya mempunyai harga rumah yang semakin melambung sehingga harga makanan dan barang keperluan yang meningkat setiap tahun. Dengan pelaksanaan gaji minimum ini, pekerja mungkin akan mendapat sedikit kelegaan, tetapi ia menyebabkan peningkatan harga barangan dan perkhidmatan, akhirnya rakyat tetap akan berada dalam keadaan yang terhimpit. Namun persoalannya, adakah majikan di Sabah mampu membayar gaji minimum ini tanpa menaikkan harga barang dan perkhidmatan? Jika kos perniagaan meningkat, harga makanan, sewa rumah, dan perkhidmatan juga akan naik, akhirnya menyebabkan kuasa beli rakyat tetap rendah walaupun gaji meningkat.
Peniaga kecil mungkin akan mengurangkan jumlah pekerja, mengakibatkan kadar pengangguran meningkat. Malah ada kemungkinan pelabur dan majikan luar enggan melabur di Sabah karena kos operasi yang semakin tinggi. Kenaikan gaji minimum sering dikaitkan dengan peningkatan pengangguran karena majikan kecil tidak mampu menanggung kos tenaga kerja yang tinggi. Jika ini berlaku, adakah langkah ini benar-benar akan membantu rakyat Sabah atau hanya akan merugikan ekonomi negeri? Sebahagian pemerhati berpendapat bahwa kerajaan mungkin melihat polisi ini sebagai satu cara untuk meningkatkan dana IPF dalam jangka masa panjang. Tetapi dengan kebanyakan pekerja asing hanya bekerja dalam tempoh yang singkat, adakah mereka benar-benar akan mendapat manfaat daripada caruman ini? Atau adakah kerajaan akan mendapat keuntungan lebih besar karena ramai pekerja asing tidak menuntut semula simpanan IPF mereka selepas tamat kontrak? Ini menimbulkan persoalan sama ada polisi ini benar-benar dibuat demi kepentingan pekerja asing ataupun hanyalah sekadar strategi untuk mengukuhkan dana IPF negara. Sebelum ini, banyak dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dikritik karena tidak mengambil kira realiti ekonomi Sabah dan Sarawak. Contohnya, sistem harga barangan yang tidak dikawal dengan baik menyebabkan rakyat Sabah perlu membayar lebih tinggi untuk barang keperluan. Jika harga barang terus meningkat akibat polisi ini, rakyat Sabah mungkin akan merasakan mereka sekali lagi dipinggirkan dalam pelaksanaan dasar ekonomi negara. Ini bukan kali pertama isu seperti ini timbul. Sabah seringkali dianaktirikan dalam perancangan ekonomi nasional dengan banyak dasar yang tidak mengambil kira keperluan dan keadaan unik negeri ini. Sebahagian pengkritik juga melihat langkah ini sebagai satu eksperimen ekonomi yang tidak mengambil kira kesan jangka panjang. Jika ekonomi Sabah terus terhimpit akibat dasar-dasar ini, adakah kerajaan bersedia untuk melakukan perubahan segera? Atau adakah mereka hanya akan menunggu sehinggalah keadaan menjadi lebih teruk sebelum mengambil tindakan? Ini adalah persoalan yang perlu ditanya kepada pemimpin negara kita. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah dasar caruman IPF untuk pekerja asing dan gaji minimum Rp1.700 ini akan memberi manfaat kepada rakyat Sabah atau akan lebih banyak mendatangkan keburukan? Adakah kerajaan benar-benar mengambil kira kesan dasar ini terhadap ekonomi negeri atau sekadar membuat keputusan tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang? Tinggalkan komen Anda di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak analisis isu semasa yang panas dan penuh kontroversi. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe.